Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bersama-sama dengan Ustazah Farida di dalam kelas tafsir. Apa khabar semua murid-murid Ustazah? Ustazah berharap dan Ustazah doakan agar semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Tajuk kita pada hari ini ialah Surah At-Tin. Dan seperti biasa murid-murid, sebelum kita mula belajar, mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semua orang dah bersedia untuk belajar? Mari kita mulakan. Surah At-Tin adalah salah satu surah daripada surah-surah yang ada di dalam juz 30. At-Tin bermakna buah tin. Dia merupakan surah yang ke-95 dan di sini dituliskan Makkiyah. Murid-murid masih ingat apa makna Makkiyah? Iya, Makkiyah bermakna surah ini diturunkan di Mekah. Surah At-Tin mempunyai 8 ayat murid-murid. Jadi mari kita lihat terjemahan kepada surah At-Tin ini. Ini ialah terjemahan kepada surah At-Tin daripada ayat 1 sehinggalah ayat 8. Jadi nanti murid-murid boleh buka buku ataupun Quran terjemah dan baca terjemahan surah satu per satu. Murid-murid, di dalam surah At-Tin daripada ayat 1 sehingga 3, Allah bersumpah dengan 3 perkara. Yang pertama, buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun dahulu banyak sekali di kawasan ataupun daerah Syam. Kemudian yang kedua, di Gunung Sinai, Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di Mesir. Dan yang ketiga, Allah bersumpah dengan Mekah. Baik, di setiap kawasan yang disebutkan tadi ini, di sini di daerah Syam ada Nabi Isa dulu ya. Kemudian di daerah Mesir sini ada Gunung Sinai, ada Nabi Musa alaihi salam. Dan di Mekah ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi setelah 3 ayat yang menyebut tentang Allah bersumpah dengan 3 perkara tersebut, Allah pun nyatakan bahawa Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna. Ada tubuh badan, ada hati dan ada akal untuk berfikir dan memilih. Kemudian Allah juga telah utuskan Nabi dan Rasul. Jadi, sesiapa yang tidak mentaati Allah akan direndahkan darjat kemuliaannya. Apa maksudnya? Maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi murid-murid, ada 2 golongan yang akan mendapat ganjaran pahala yang tidak putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sayang sekali. Siapakah mereka? Yang pertama, orang-orang yang beriman dan yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Mari kita lihat contoh-contoh amal soleh. Ustazah akan berikan contoh dari sekian banyaknya amal soleh yang boleh kita buat. Kita boleh solat, ini pun amal soleh, berdoa, membaca Al-Quran dan bukan itu saja, mengajak juga kawan untuk belajar ataupun untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Amal soleh tidak terhad kepada aktiviti ibadah khususiah ini saja, tetapi ia merangkumi semua perkara yang membawa manfaat kepada manusia dan diredai oleh Allah. Contohnya, menjaga adik dan mengajak bersama-sama belajar ataupun bersama-sama menjaga kebersihan dan contoh yang terakhir membantu menolong orang yang lebih susah daripada kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada surah At-Tin ialah sesiapa yang beriman dan beramal soleh maka akan mendapat ganjaran yang tidak putus-putus dan akan dianugerahkan syurga. Ganjaran yang tidak putus-putus ini bermakna kalaulah nanti kita
tak berupaya, tidak kuat untuk melaksanakan amal soleh disebabkan umur yang sangat tua, disebabkan kita nyanyuk, maka amal soleh yang pernah kita buat tetap akan mengalir pahalanya kepada kita. Tetapi sesiapa yang tidak taat kepada Allah, tidak mahu beriman, tidak mahu juga beramal soleh, maka dia akan disiksa di dalam neraka wal-iyadzu billah. Setelah menerangkan hal-hal tersebut di dalam ayat terakhir surah At-Tin, yakni ayat yang ke-8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alaisallahu biahkamil hakimin, yang maksudnya, bukankah Allah seadil-adil hakim? Murid-murid, sudah tentu jawapannya iya. Jadi jawapannya ialah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sungguh benar dan aku menjadi saksi atas hal yang sedemikian itu. Hal apa? Hal bahawa Allah adalah seadil-adil hakim. Siapa yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ganjaran syurga, dan siapa yang durhaka dan tidak mahu mentaati Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berlindung kepada Allah daripada siksaan api neraka. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap dan Ustazah berdoa agar kita dapat memahami, dapat menghayati dan dapat mengamalkan surah ini di dalam hidup kita seharian. Sebelum kita berpisah, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai kita bertemu lagi pada masa akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.